Sejak bila walaupun tak koyak? Sejak bila walaupun tak koyak? Walaupun koyak biarkan, jangan kita sesama kita saling koyak mengoyak. Ni bahaya juga ya. Kita sama kita sama kita pula saling koyak mengoyak. Kau kata aku kata engkau. Sekarang ni ada dah unsur-unsur macam tu. Ya? Tapi alhamdulillah ya, atas kematangan kita semua, saya percaya rakan-rakan yang dalam ni tidak terlibat di dalam adegan koyak mengoyak ni sesama kita. Sebab kalau kita sebenarnya saudara, kita nak selamat senang aja, nak selamat daripada nak elak diri kita daripada terlibat dengan kumpulan-kumpulan yang saling koyak mengoyak ni. Ya. Pertama, nawaitu kita. Perbetulkan nawaitu kita dulu. Maknanya kalau kita ni tak kira lah, kita orang baru ke, kita orang lama ke dalam parti, tak penting. Jangan kita bangga kita orang baru ataupun kita orang lama. Ya, dalam perjuangan ni tak kira baru lama. Berapa ramai orang lama dalam parti, ya, mendabik dada dia orang lama, tapi akhirnya apa? Akhirnya dia mengkhianati. Akhirnya dialah yang menjatuhkan kerajaan, perjuangan-perjuangan orang-orang reformasi yang dulu. Itu orang lama. Ada orang baru dalam parti, tetapi dia membantu kita, ya, mencapai cita-cita nak membuat reform. Walaupun dia baru, tapi dia banyak memberikan jasa dan peranan dia. Sebab tu saya tidak sikit pun ya, memandang mana rendah kepada orang-orang baru dalam parti. Bagi saya dia baru ke, dia lama ke, bagi saya akan tengok konsisten dia atau komitmen dia ya, di dalam perjuangan. Sebab tu saya katakan, kalau kita nak mengelak diri kita daripada terjebak ya, dengan puak-puak yang macam itu, yang sering londeh-melondeh sesama sendiri, ya. Pertama sekali kita kena betulkan kita punya niat kita. Kita berjuang untuk apa sebenarnya? Ya? Apakah kita berjuang untuk dapat jawatan dan kedudukan? Apakah salah untuk kita berjuang mendapat kedudukan dan jawatan? Tak salah. Ya? Nak dapat jadi adun, ya? Tak salah. Cita-cita nak jadi adun itu tidak salah. Cita-cita nak jadi ahli parlimen itu tidak salah. Cita-cita nak jadi menteri itu tidak salah. Bahkan ianya adalah satu cita-cita yang murni. Sebab bila jadi adun, kita boleh lebih banyak peluang untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Begitu juga kalau jadi ahli parlimen, jadi menteri. Sebab itu saya katakan tidak salah. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya bila kita nak capai cita-cita itu, kita naklah mencapainya dengan cara yang baik. Cara yang beradab, cara yang berakhlak. Ya, tidak pijak kepala kawan untuk nak kita naik. Menghormati orang-orang lama, menghormati orang-orang baru. Ya? Itu yang penting. Bukan cita-cita nak jadi wakil rakyat itu salah, tak salah. Walaupun kamu baru seminggu jadi ahli parti. Ya? Walaupun seminggu nak jadi ahli parti, tetapi bercita-cita nak jadi wakil rakyat, tidak salah. Tapi apakah cara kamu naik itu ya, secara beradab, ya, dengan cara ataukah kamu menyebarkan fitnah, memburukkan pihak lain semata-mata kamu nak naik. Itu tak betul. Ya? Kalau itu yang kita amalkan, percayalah, kamu takkan lama. Ya? Sebagai adun ke, ahli parlimen ke atau menteri. Kalau kamu naik dengan cara yang tak betul, percayalah kamu tidak akan lama. Kamu tidak akan kekal dekat situ. Termasuklah juga kerajaan. Kalau kerajaan itu naik dengan cara yang tak betul, dengan cara khianat, kerajaan itu tidak akan lama. Dan terbukti, kita dapat lihat bukti dia. Muhyiddin, abah kau jadi Perdana Menteri dengan cara pengkhianatan yang paling tidak berakhlak. Khianat yang paling tidak berakhlak. Apakah dia lama jadi Perdana Menteri? Dia di antara Perdana Menteri yang paling pendek usia dalam sejarah politik negara kita. Malu. Malu saudara. Dia tokoh lama dalam UMNO. Dia bukan orang baru, dia orang lama dalam UMNO. Dia pernah jadi Menteri Besar Johor. Dia pernah duduk naik Presiden UMNO. Dia pernah jadi timbalan Presiden UMNO. Kemudian dia jadi Presiden Bersatu. Tetapi jadi Perdana Menteri yang paling singkat di dalam sejarah politik negara kita semenjak wujudnya Nabi Allah Adam AS. Bayangkan tu. Sebab apa? Sebab dia naik bukan dengan cara yang berakhlak.
Dia naik bukan cara dengan betul. Sebab itu, dia jatuh. Dia jatuh, lepas itu kerajaan dia jatuh. Tak lama, 3 bulan. Betul? Sebab tu saya katakan, sama juga kita dalam politik, kita pejuang-pejuang di bawah ini. Jangan kita duk pandang orang atas saja kianat. Kadang salah kita juga. Kita duk tengok pemimpin sana kianat, pemimpin sini kianat. Kita sendiri pun kadang-kadang tidak ikhlas berjuang. Baru berjuang ujung kuku saja pun. Kita ungkit macam seolah-olah kita dah berjuang semenjak zaman Anwar Ibrahim lagi. Bayangkanlah saudara. Orang lama dulu berjuang semenjak zaman Anwar Ibrahim, zaman reformasi. Ada yang sampai sekarang ini dah berumur. Kalau dia hidup memang dah berumur dah. Dia tak ingat dah. Silap-silap dia tak kenal Anwar Ibrahim. Mungkin dah terlalu dimakan usia, penyakit dan sebagainya. Kita segan dengan mereka, mereka tidak minta apa-apa. Ada yang telah meninggal dunia, tak sempat tengok Anwar Ibrahim angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Mereka tak dapat apa-apa. Keluarga mereka pun tidak pernah ungkit pun. Oh, ayah saya dulu pejuang reformasi. Apa ayah saya dapat? Keluarga dia tak pernah ungkit, saudara. Sebab itu bila kita, bagi saya lah, bila kita kenangkan orang macam ini, kita rasa, malu aku nak minta. Aku ni siapa? Ribuan di luar sana yang tak dapat apa-apa, saudara. Kalau saudara tengok sejarah perjuangan reformasi, kalau kita tengok di YouTube masih ada lagi. Yang duduk berdemonstrasi di depan Sogo dan sebagainya. Di Kuala Lumpur. Kebanyakan orang bawahan, orang marahan. Driver taksi. Ada kereta yang diterbalikkan. Taksi yang diterbalikkan. Pengayuh beca pun ada. Yang datang daripada merata negeri untuk berdemonstrasi. Memperjuangkan Anwar Ibrahim ini. Mereka tidur di masjid negara. Mereka tidur di masjid Kampung Baru. Bukan tidur hotel. Tidur di beranda masjid. Surau-surau. Kerana apa? Kerana mereka nak berarak memperjuangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiap kali pembicaraan, macam itulah pun. Mereka datang daripada berapa negeri jauh. Dengan duit sendiri, pergi balik, makan sendiri. Sampai ke Kuala Lumpur, tidur di masjid. Ada yang tidur di pekarangan mahkamah pun ada. Perjuangan orang dulu-dulu, saudara. Kita hari ni, saya tak kata semualah, segelintir. Mungkin 0, berapa peratus. Datang, bagi latihan, percuma. Nak latih kamu. Percuma. Makan percuma. Tempat latihan, tempat yang selesa. Bagi hotel. Tapi menuntut. Dah jadi kerajaan, aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni. Bayangkan, saudara. Baru jadi kerajaan 6 bulan. Kita dah lupa asal-usul diri kita. Kita minta. Kita minta. Kita jasa kita. Apakah kita tidak malu nak bandingkan jasa kita dengan orang yang lama yang tidak pernah minta? Waris-waris keluarga mereka yang dah meninggal. Berjuang begitu lama. Kalau saya di Pahang ni, saya kenal orang lama. Jauh lama. Saya bukan orang lama. Saya nak mengaku diri saya otak reformasi pun saya malu. Saya bukan orang yang zaman 97-98 yang duduk di Sogo. Ada ramai lagi yang lama. Sepatutnya kita tidak perlu menjadikan isu ini sebagai isu untuk kita saling koyak mengoyak sesama kita. Sedangkan yang kita gaduhkan itu benda tak wujud pun.
Saya tahu benda tu tak wujud. Tapi kenapa kita jadi megah apabila kita nak perkatakan isu ini? Yang menuduh, yang dituduh sebenarnya sama-sama tak dapat. Tapi jadi malah. Sebab apa? Sebab kita yang bawa benda ni keluar. Kita kena perbetulkan nawaitu kita dulu. Apakah yang kita bercakap 1 jam di luar sana memberi manfaat kepada rakyat? Atau kita bercakap untuk diri kita? Jadi sebelum kita nak cakap, ya, tak salah saudara kalau kita nak minta jawatan. Macam saya sebut tadi. Ya, mintalah apa pun jawatan. Kalau kita layak, maka dapat. Ya, ada rezeki, dapatlah. Yang salahnya bila kita tidak dapat ataupun kita tak dipilih, tak dapat, kita menyalahkan orang lain. Kita dengki dengan orang lain. Ya. Apakah kita tak dapat di dunia, maka kita tak dapat keseluruhannya. Ya, saya selalu ingatkan, kalau kita tak dapat pembalasan daripada perjuangan kita di dunia, insya-Allah Allah akan beri kita di akhirat. Niat kena betul. Kita lawan PAS sekarang ini sebab apa? Di situ niat. Kalau kita lawan PAS kerana dalamnya ada ulama, ada orang yang nak laksanakan Islam, dosa kita. Kita seperti orang yang menentang Islam kalau niat kita macam itu. Tapi kalau niat kita nak lawan PAS kerana di dalamnya ada ulama yang sedang menunggang agama, yang sedang menyesatkan pengikutnya, kita nak perbetulkan mereka, insya-Allah Tuhan bagi pahala kepada kita. Jangan takut nak lawan lebay-lebay ni. Semua terpulang pada niat kita. Kalau niat kita lawan kerana kita tak suka kepada hukum Islam yang dia bawa, itu salah. Salah. Sesiapa saja nak bawa seruan Islam, wajib kita sokong. Tetapi kalau kita lawan mereka kerana mereka nak menunggang agama untuk mendapatkan sokongan atau undi daripada umat Islam yang lain, maka wajib kita lawan dia. Sebab agama itu agama yang suci, tidak boleh ditunggang-tunggang. Kalau kamu menjerit tentang kalimah Allah, memperjuangkan kalimah Allah itu adalah sebahagian daripada Al-Quran. Kalimah Allah itu adalah sebahagian daripada Islam itu. Yang paling penting, Islam yang syumul itu harus kita perjuangkan. Bukan sekadar kalimah Allah yang kamu putar belitkan. Kamu cari apa saja isu yang boleh kamu nak selewengkan orang supaya kamu boleh dapat sokongan. Kamulah pejuang Islam. Kamulah pejuang Melayu. Macam Anwar Musa baru ini. Pergi petik kenyataan pemimpin DAP tahun 2014. Bawa hari ini seolah benda itu baru berlaku. Perangai sebiji macam anjing kurap yang kelaparan, yang jumpa bangkai di tepi jalan, dia tak kira bangkai apa, dia akan sapu. Ini perangai Anwar Musa. Duduk dalam UMNO, perangai dia macam itu. Masuk dalam PAS, lagi teruk. Pasal apa? Dia masuk dalam parti yang menunggang agama, dengan dia sekali kena tunggang. Kalau parti Islam itulah parti yang betul-betul berjuang agama, satu parti yang betul-betul Allah restu, sesiapa saja yang masuk parti itu, dia akan jadi tambah baik. Saudara, senang je nak tahu parti itu bagus tak bagus. Kalau kita masuk parti itu, perangai kita tambah baik, baguslah parti itu. Tapi kalau kita masuk parti tersebut, perangai kita bertambah teruk, maksudnya apa? Something wrong pada parti tersebut. Contohnya macam Anwar Musa. Dalam UMNO, kita tahu perangai dia. Dia pun ada kes, saudara. Dari KL tu. Tak selesai lagi. Jangan lupa. Dia pun ada kes. Dia pun pernah sebut dalam bilik tidur Muhyiddin Yassin berjutaan ringgit dalam duit tidur. Itu jangan lupa. Dia pernah sebut Anwar Musa. Anwar Musa nak cakap tentang
Hormat raja-raja. Jangan lupa kisah menabalkan Sultan Kelantan di bawah pokok tu. Beritahu orang Musa dia ingat tak sejarah tu. Siapa yang tabalkan Sultan Kelantan di bawah pokok? Tanya orang Musa. Jangan sembang. Dengan budak bunyi 18, kamu boleh sembang, wahai anak Musa. Tapi orang yang kenal kamu, politik kamu daripada muda, kamu tidak boleh temberang. Hari ini, Anwar Musa tidak boleh bercakap tentang Melayu ke Islam ke, apa yang Anwar Musa tidak memusnahkan Melayu dan juga Islam. Sanggup bawa ucapan pemimpin DAP yang DAP itu sendiri pun dah lupa. 2014. Hari ini dia pusing. Dia viralkan. Seolah inilah kenyataan pemimpin DAP. Tujuan apa? Untuk menimbulkan kebencian dan perpecahan di antara kita berbilang kaum. Tidakkah itu jahat? Kamu mengejutkan fitnah yang sudah tidur. Tidakkah itu bertentangan dengan Islam? Wahai anak Musa? Boleh dengar tak? Boleh dengar? Tadi ada masalah sikit. Boleh dengar tak sekarang? Sekarang boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar Mungkin tak apa clear. Pasal saya tadi pakai tu dia panas lah. Tak tahulah handset saya ni. Bateri tukar dah. Dia ada masalah lain lah ni. Dah tukar bateri. Kena main lagu dandut tadi. Alamak. Setakat mana tadi saya sebut? Saya pun dah lupa dah. Ya, tentang Anwar Musa. Ni saya nak bagi tahu. Seperti mana yang diviralkan baru ini. Tentang ucapan pemimpin DAP yang diviralkan. Itu ucapan 2014. 2014. Kenapa dia kutip? Sebab nak menimbulkan kebencian. Nak PRN ni, PRN negeri ni. Ini perangai jahat Anwar Musa. Yang bertambah jahat apabila dia berada dalam parti PAS. Kalau betul parti PAS itu baik, pemimpin dia akan menjadi seorang pemimpin yang berakhlak, yang menyeru kepada penyatuan umat, penyatuan kaum. Tapi dia berada dalam parti yang sedemikian rupa di bawah kepimpinan Haji Hadi, maka Anwar Musa tidak boleh diperbetulkan akhlak dia. Dia menjadi bertambah teruk. Orang Kelantan mungkin kenal watak Anwar Musa, terutamanya orang UMNO sendiri. Yang lama dalam UMNO di Kelantan kenal watak Anwar Musa. Kalau nak cerita Anwar Musa dikatakan PAS, tak larat nak cerita, saudara. Kalau nak cerita Anwar Musa ni menentang raja-raja, derhaka kepada Sultan dan Raja Kelantan itu sendiri, tak larat nak cerita. Mana ada manusia dalam dunia ini yang sanggup menabalkan Sultan dalam keadaan Sultan masih ada di istana? Saya nak bertanya orang Kelantan, nak tanya orang UMNO, nak tanya juga orang PAS yang duk mengatakan kita kena taat, wajib taat kepada Sultan dan juga Raja. Tanya Anwar Musa, apakah sejarah itu telah dipadam? Silau ah. Silau ni perli kepala aku ke apa? Ni kat luar ni matahari kot silau. Macam saya sebut tadi lah. Ya? Kalau dia daripada parti yang sebelum ini, PAS duk kata UMNO ni macam-macam lah. Hoi, kau apa pula. Terima kasih banyak. Yang UMNO kata macam-macam terhadap UMNO. PAS duk kata macam-macam terhadap UMNO dan juga Barisan Nasional. Anwar Musa daripada parti tersebut. Ya. Kalau PAS mengatakan dia lebih baik daripada UMNO Barisan Nasional, sepatutnya Anwar Musa daripada UMNO Barisan Nasional, dia akan jadi lebih baik bila berada dalam PAS. Sepatutnya macam tu. Tetapi kalau dia masuk saja PAS, tak sampai 24 jam dia masuk PAS, dia dah mula dah mengeluarkan kata-kata fitnah, kata-kata jahat, menghasut orang. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya apa? Kalau korek cerita-cerita lama, bawa pada hari ini dan sebarkan.
Konon-kononnya dia tidak pernah menjual prinsip. Anwar Musa orang berprinsip. Jenis cari makan. Masa Muhyiddin Perdana Menteri, ampu Muhyiddin macam nak gila. Jatuh je Muhyiddin, naik Ismail Sabri. Dia ampu pula Ismail Sabri macam nak gila. Bila tak terpilih jadi calon oleh UMNO, buat Mufakat Nasional. Dia nak jadi ketua Mufakat Nasional NGO konon-konon. Kan? Setelah Mufakat Nasional yang asal dah mampus, dia tubuh Mufakat Nasional yang baru. Ada dia jadi ketua. Tak dapat sambutan. Senyap, sepi. Mula-mula kata Mufakat Nasional ini merentasi parti politik. Kami bukan parti politik. Semua orang boleh masuk dalam Mufakat Nasional, kata Anwar Musa. Last kali tak dapat sambutan. Bila tak dapat sambutan, cari makan balik dalam politik. Hati masuk PAS tu. Dengan harapan, dia duduk Kelantan. Bila masuk PAS, Kelantan ini negeri yang dikatakan kuat PAS, maka ada harapan dia jadi calon. Itu dia sebenarnya Anwar Musa. Takkanlah walau PAS tak boleh baca. Orang UMNO saya faham. Orang UMNO dah tahu dah kenapa Anwar Musa masuk PAS. Ni nak bagi tahu walau ni. Yang kamu bila diumumkan Anwar Musa masuk PAS, bertakbir semua walaon. Seronok sangat. Kamu tahu sebab apa Anwar Musa masuk PAS? Kalau tak percaya, cuba jangan letak dia calon dekat Kelantan akan datang ni. Nak tengok. Dia setia tak setia dengan PAS. Sebab itu dia bertambah rosak. Dia masuk parti yang rosak, dia pun turut sama rosak. Parti PAS ni dah rosak, saudara. Saya nak bagi tahu. Tinggal nama je cantik. Tinggal nama je cantik. Parti Islam Se-Malaysia. Cantik nama dia. Tapi pengurusan parti, pentadbiran dia, pendekatan parti, hancur sehancur-hancurnya. Sebab apa? Sebab dia dipimpin oleh pemimpin yang tidak ada adab dan juga akhlak. Bila pemimpin itu tidak ada adab, bila pemimpin itu pun kaki pemecah belah, bila pemimpin itu munafik, bercakap bohong, maka tak peliklah di bawah ini akan lebih teruk daripada itu. Di zaman almarhum Tok Guru Nik Aziz, di zaman Ustaz Fadil Nur, mereka meletakkan pemimpin dipilih daripada mereka yang ada akhlak. Selalu saya ulang, nak jadi wakil rakyat dalam PAS dulu pun, ya, Tok Guru Nik Aziz letak syarat. Walaupun syaratnya remeh. Sesiapa jadi wakil rakyat tidak boleh merokok. Kalau didapati merokok, seorang yang perokok tidak akan dicalonkan jadi wakil rakyat. Nampak remeh, tetapi nak menggambarkan betapa akhlak itu menjadi pengutamaan bagi parti PAS. Sebab itu dulu banyak calon-calon dia bercakap ada adab. Akhlak kepimpinan itu masih lagi terpelihara. Saya masih ingat lagi dulu di zaman Ustaz Asri, taklah Asri muda, Presiden PAS, ataupun almarhum Ustaz Fadil Nur lah. Ada satu pemimpin PAS, Ustaz Hashim Gera, tak salah saya nama dia. Kesilapan dia hanya berjoget atas pentas saja. Dia joget atas pentas dan benda tu viral di dalam kepimpinan PAS, ya, dan dia dipecat daripada parti PAS. Kerana apa? Kerana menunjukkan adab yang tidak baik.